Alright, Farish. Farish. Ya, cikgu. Okey, kita mulakan sekarang Okey, untuk tajuk hari ini kita akan masuk topik tentang kemandirian spesies. Okey, apa itu kemandirian spesies, kelas? Pernah dengar tak perkataan kemandirian spesies? Tak pernah? Okey, kemandirian, K-E-K-M-A-N, M-A-N-D-I-D-R-I-A-N, kemandirian, spesies, S-P-E-S-I-E-S, spesies. Okey, konsep dia senang kita kalau dalam bahasa mudah untuk difahami. Okey, dalam bahasa mudah untuk difahami adalah berkaitan tentang bagaimana haiwan-haiwan ini menjaga okey, sebelum tu cikgu ucapkan selamat datang kepada Cikgu Wahida, okey, yang bersama-sama kita pada hari ini. Okey, untuk subjek sains kita pada hari ini. Okey, kita balik semula pada topik kemandirian spesies. Kemandirian spesies berkaitan, kalau dalam bahasa mudah untuk awak faham, untuk Amir faham, untuk Faris faham, bagaimana haiwan-haiwan induk ataupun haiwan-haiwan yang dewasa ni menjaga anak-anak mereka ataupun menjaga telur-telur mereka daripada diancam oleh musuh ataupun diancam oleh keadaan persekitaran. Supaya apa? Supaya spesies dia tetap ada. Sampailah awak dah kahwin, awak dah ada nak cucu awak boleh tengok spesies tu ada. Faham tak, Amir? Faham tak konsep dia? Faham. Maksudnya kalau haiwan tu sebagai contohlah katak. Kalau dia tak ada sifat untuk jaga anak dia, untuk jaga telur dia, kejap je katak ada atas muka bumi ni. Tak lama lagi dia akan hilang. So esok-esok Amir dah kahwin, Amir dah ada anak, Amir dah ada cucu esok, cucu Amir tak tahu apa tu katak, Datuk. Amir pun tak nak cerita macam mana kan. Apa dia, Amir? Baguslah kalau tak ada katak dekat dunia ni. Jangan gitu. Semua haiwan, semua tumbuhan, semua organisma yang ada atas muka bumi ni, kena ingat mereka saling melengkapi. Tak ada katak, tak lengkaplah ekosistem dekat dalam kolam. Nanti banyaklah pula serangga-serangga perosak. Tak ada siapa yang nak makan serangga perosak ke Amir nak tolong makan? Takkan. Kita kena serahkan tugas untuk makan serangga tu kepada katak. Memang dah makanan dia. Kena ingat macam tu. Setiap tumbuhan, setiap haiwan, setiap apa yang diciptakan Tuhan atas bumi ni, mereka saling melengkapi. Kita saling melengkapi. Sebab tu kita kena jaga alam sekitar. Faham? Faham. Alright, so kita masuk kepada topik kita. Kejap cikgu buka dia punya ni. Buka dia punya nota. Cikgu nak present. Apa dia, Meh? Cikgu nak present nota. Ya. Tak apa, cikgu akan baca, cikgu akan terangkan pada awak. Okey, Farish, kalau dah nampak bagi tahu cikgu. Dah nampak, Farish? Nampak. Okey, kemandirian spesies tajuk kita pada hari ini. Okey. Okey, so kita balik semula kepada maksud kemandirian spesies. Okey, dalam bahasa sains, kalau awak nak tulis dalam apa-apa dalam bentuk konsep sains, jawapan yang sesuai adalah keupayaan haiwan untuk kekalkan spesiesnya. Maksudnya untuk pastikan spesies mereka sentiasa ada. Okey, kalau kita balik semula tentang bagaimana haiwan ni nak jaga spesies dia kan. Okey, kita bagi contohlah dinosaur. Dinosaur kalau tidak disebabkan oleh berlaku bencana alam, yakni hentaman meteor ke atas bumi pada zaman-zaman lampau dahulu yang beribu-ribu tahun lepas, kemungkinan besar kita masih dapat melihat dinosaur pada zaman ini. Tapi dinosaur masih wujud. Ya, betul. Keturunan dia je wujud sekarang. Yang kita boleh lihat cicak, biawak, buaya, itu adalah keturunan daripada dinosaur sebenarnya. Dia ada DNA sedikit daripada dinosaur. Ya, sebab tu kalau ikutkan bentuk haiwan-haiwan ni lebih kurang dengan bentuk dinosaur. Okey, tapi disebabkan oleh hentaman meteor tu, dia memusnahkan semua spesies dinosaur yang ada atas bumi. Jadi disebabkan itulah dinosaur tidak dapat hidup sampai ke hari ini. Okey, tapi kalau dinosaur tak ada kebaikan juga.
Ya betul. Sebenarnya semua tu ada hikmah lah. Mungkin dinosaur pada waktu tu kan haiwan yang saiz besar-besar. Mungkin tidak dapat hidup bersama dengan manusia dengan aman. Cikgu rasa kalau ada dinosaur. Tak tunggu COVID, tak payah tunggu COVID, awak kena duduk rumah dah. Kan? Okay. So kita tengok. Okay, terus kita tengok cara haiwan bertelur untuk menjaga kemandirian spesies dia. Kita tengok. Okay, haiwan ada dua cara dia membiakkan. Ada yang bertelur, ada yang menjaga ada yang melahirkan anak atau beranak. Okey, kita tengok dulu haiwan yang menjaga telurnya ataupun haiwan yang bertelur dan macam mana mereka menjaga telurnya. Okey, kita tengok contoh haiwan pertama iaitu haiwan yang melindungi telur dengan cara menyembunyikan telurnya. Okey, yang paling senang yang ada dalam rumah awak adalah cicak. Cicak dia bertelur sebab dia sejenis reptilia. Okey, cicak dia bertelur, dia tak bertelur tempat-tempat terbuka, dia tak akan bertelur tengah-tengah lantai rumah kita, takkan. Dia akan bertelur tempat yang tersembunyi, belakang almari, bawah almari, celah dapur, celah peti ais, celah kawasan yang terlindung lah, senang cerita kawasan yang terlindung. Agak-agak awak kenapalah dia nak sorok telur dia tu, Mek? Tahu? Sebab dia tak nak orang musnahkan telur dia. Pandai. Faris rasa sebab apa dia nak sorok telur dia, Faris? Supaya anak dia tak mati. Betul. Supaya anak-anak dia tak mati. Supaya anak-anak dia dapat lahir ke dunia, dapat keluar daripada telur tu dengan selamat. Sebab tu dia terpaksa sorok telur dia. Itu untuk cicak. Okey. Selain daripada tu juga ada haiwan lain menyembunyikan telur. Sebagai contoh buaya. Buaya ataupun biawak. Cara dia pun lebih kurang. Buaya ataupun biawak, dia biasanya akan bertelur di dalam lubang dan telur tersebut dia akan kambus ataupun dia akan tutup dengan daun-daun kering. Disorok kat dalam daun kering supaya musang ke haiwan-haiwan yang makan telur tidak dapat makan telur mereka. So anak-anaknya, ya apa, Amin? Macam cicak kan dia sembunyikan telur dia kan dekat tempat yang tersembunyi kan? Ya betul. Contohnya kalau misalnya kita kemar rumah lah kan. Cicak tu sembunyikan telur dia dekat belakang-belakang peti ais. Kita pula angkat peti ais tu, kalau kita terjumpa apa jadi tu? Dia nak buang-buang lah. Kalau Amin nak simpan, nak bela buat haiwan peliharaan, teruskan. Cikgu pernah? Kalau pernah je jumpa, tapi cikgu sapu je, buang untuk sampah, tak perlu nak simpan pun. Bukannya cicak tu boleh membesar jadi pembantu rumah cikgu. Kalau boleh menjadi pembantu rumah cikgu dah lama pegang, simpan, bela biar dia besar, tolong cikgu masuk pinggan ke kemas dapur ke apa kan. So buang je, tak apa, tak kisah, tak apa. Tapi kalau Amir baik hati, Amir seorang yang penyayang ke haiwan, letaklah kat tepi, biarlah dia nak beranak ke, dia nak bertelur nanti ke, tu terpulang lah. Okay, Amir saya so tapi saya suka serangga. Betul. Lepas tu buaya dengan biawak ni, macam cikgu cakap tadi, dia akan letak telur dia dalam tanah, tutup dengan apa? Daun-daun kering. So nanti dia tunggu telur dia tu pun akan membesar sampailah anak dia dapat keluar dapat menetas daripada telur tersebut. Faham? Tak lemas. Takkan lemas, meh, sebab haiwan dia masih dalam telur, dia dah ada nutrien, dia dah ada oksigen, semua dah lengkap dalam telur tersebut. Kalau dia tak sembunyi pun, dia tak sembunyi ke telur dia pun, kalau nak kata lemas, tetap akan lemas sebab benda tu di dalam cangkerang. Okey, faham Okey. Selain daripada tu juga, haiwan yang menyembunyikan telur, belalang. Kalau Faris nampak tak ni? Nampak tak belalang tu? Nampak. Nampak kan? Belalang, salah satu cara dia lindungi telur dia adalah dia akan letak telur dia akan dia akan bertelur di dalam tanah. Telur dia akan tersembunyi dalam tanah. Ya, Farish. Apa dia? Hebatnya. Hebatnya. Ya betul. Tu bagaimana tu setiap tu dah cikgu cakap. Setiap haiwan ni Allah dah bagi naluri kat dia, Allah dah bagi cara untuk dia insting untuk dia macam mana aku nak lindungi telur aku supaya aku punya spesies ni, keturunan aku terjaga. Tuhan dah bagi naluri dia. Walaupun dia tak ada akal, tapi Tuhan bagi naluri untuk dia menyimpan dan menyelamatkan telur mereka. Okey, selain daripada tu juga,
Haiwan yang lain kita boleh cakap yang menyembunyikan telur sebagai contoh penyu. Penyu pun sama. Penyu dia akan gali pasir, macam Amir pernah cakap kat cikgu kan, pernah pergi dekat Cerating kan, pergi tempat tempat pelindungan penyu tu kan. Dia akan sembunyikan telur dia di dalam pasir dan sampailah telur dia sudah cukup dewasa dan anak-anak penyu tu akan menetas keluar dari pasir terus ke pantai. Tapi itulah sebenarnya penyu dia punya kehidupan sangat mencabar daripada kecil sehingga dia nak membesar tu terlalu mencabar kehidupan dia. Walaupun dah berjaya keluar pada menetas pada telur tu, dia nak merangkak ke pantai tu dah satu ujian dah. Waktu perjalanan nak pergi ke pantai tu mungkin diancam oleh burung pula, mungkin diancam oleh haiwan-haiwan lain. So bila sampai ke laut, terpijak. Ada mungkin orang terpijak tu tak mungkin lah kot kalau melainkan orang yang tak nampak, melainkan orang B1. Okay. Kan. So tapi biasanya kawasan penyu memang dah dipagari, so orang dah tak boleh nak masuk sesuka hati. Dia memang dikawal sekarang sebab penyu dalam spesies terancam, yang spesies yang dilindung. So bila dia sampai ke walaupun anak penyu dah sampai ke laut, belum lagi selamat sebab masih lagi diancam oleh burung-burung yang kat laut, diancam oleh haiwan-haiwan besar yang di laut. So nak boleh ke penyu ni nak menjadi dewasa, penyu dewasa tu terlalu banyak cabaran. Walaupun telur dia banyak, hanya beberapa sahaja berjaya membesar jadi penyu dewasa. Faham kelas? Faham. Alright, bagus. Okay. Sama juga manusia pun ada cara dia nak jaga anak, betul tak? Betul. Bahkan semua manusia, kalau yang manusia normal yang memang melahirkan anak macam biasa, dia dah kahwin melahirkan anak, ada tak beranak-beranak dia letak tepi? Ada tak? Ada orang jahat. Ada orang yang jahat lah, orang yang tak dapat berfikir dengan logik. Ada je kes buang-buang anak, letak anak kat tong sampah. Tapi itu sebabkan oleh inilah faktor-faktor tak dapat berfikir secara normal. Sebab tu cikgu cakap, kalau orang normal dia tak akan buat sebegitu pada anak. Dia akan jaga, dia akan besarkan anak tu sampailah jadi manusia yang berguna. Okey, kita tengok pula cara kedua haiwan bertelur ni nak jaga spesies dia macam mana. Okey, haiwan salah satu lagi cara adalah bertelur dengan banyak. Okey. Agak-agak awak apa haiwan yang bertelur secara banyak yang Amir ataupun Faris tahu? Ada. Apa? Katak. Katak, yes betul. Katak bertelur banyak juga. Okey, lagi? Ayam. Ayam tak banyak sangat dalam 5 biji macam tu, 6 biji macam tu. Tak banyak tu. Banyak ni kira lebih daripada 10 lah. Tu kira banyak. Banyak. Okey, kat sini kalau Faris nampak nyamuk. Nyamuk antara salah satu jenis haiwan yang bertelur secara banyak. Telur dia terlalu banyak. Dan telur dia sangat kecil lah sebab dia memang bertelur dekat kawasan yang ada air. Sebab telur ni akan membesar, akan menetas keluar menjadi jentik. So dia akan bertelur dekat air. Okey, tapi orang dia buat apa dia Faris? tak, saya pernah tengok orang buat Telur nyamuk goreng. Awak cikgu, saya pernah tengok orang dia buat apa tu. Okey, betul. Okey, biasanya sebab tu kalau salah satu kita nak mencegah denggi di kawasan rumah kita, kalau tempat takun dengan air ataupun baldi dalam rumah ataupun tempat mandi kita, tempat kita tak ada air dalam bilik mandi kita, dia akan letak ubat. Ubat tu untuk memastikan telur tu dibunuh dan juga jentik-jentik pun tidak dapat membiak di dalam tempat takungan tersebut. Cikgu. Ya, Meh. Kalau nyamuk pupus kat cikgu, ada kesan tak dekat alam sekitar yang lain? Mestilah ada kesan, Meh. Adalah kesan dia. Nanti tu kena fikir panjang tu. Kita kena tengok pula hubungan siratan makanan dia, hubungan rantai makanan dia, ekologi dia tu. Semua tu kena ambil tahu untuk bagaimana bahawa kita dapat kaitkan macam mana kesan dia kalau nyamuk tak ada. Sebenarnya kalau kita fikir panjang, ada kesan dia. Setiap apa yang berlaku, setiap mana spesies yang pupus akan menyebabkan kesan tertentu kepada kehidupan lain. So nanti kita akan fikirkan kemudian, nanti gua akan bincang pada next class nanti. Okey, tu antara salah satu contoh nyamuk. Okey, seterusnya lalat. Lalat pun sejenis haiwan yang bertelur secara banyak.
Sebab tu kalau kita nak makan apa-apa makanan, sebab tu kita pastikan makanan kita tu kalau kata tak habis, kita simpan dekat tepi, pastikan bertutup. Jangan biarkan dalam keadaan terbuka. Bila dalam keadaan terbuka, maka kita telah menjemput lalat untuk dah jadikan tempat bertelur. Sebab tu kalau Faris ke Amir ke minta kalau ni tak nampak, kalau tak berapa nampak, minta tolong siapa-siapa yang nampak tu cek dulu. Kalau pergi beli makanan kat mana-mana, kat kedai makan ke kedai mamak ke, tak kisahlah kedai makan, pastikan cek dulu makanan tu. Takut ada telur lalat. Kalau tak makan apa jadi? Telur lalat tu Kalau kecil tak makan je. apa jadi? Apa dia, Meh? Kalau tak makan apa jadi? Sakit perut lah. Apa dia, Faris? Telur lalat tu kecil je. Dia kecil sangat, Faris. Dia lebih kurang saiz telur nyamuk. Rasa telur nyamuk lagi kecil. Lalat ni maksudnya telur lalat ni kita boleh masih nampak. Kalau dekat ayam goreng tu tiba-tiba ada tompok putih. Sebenarnya tompok putih tu bukan seketul dia tu je telur. Sebenarnya tompok putih adalah gabungan telur-telur yang banyak, dia bercantum banyak-banyak. Telur ni kalau dibiarkan, kalau biasanya kat sampah lah banyak telur ni, kalau kat sampah dibiarkan, dia akan menetas menjadi ulat sampah tu. Ulat sampah tu lah bila kita panggil lava. Bila dia membesar, ulat sampah ni pula akan bertukar menjadi lalat. Macam itulah kitaran hidup lalat. Kalau kita yang kena berhati-hati nasi sebab warna dia sebiji macam nasi. Pandai pun Faris. Betul. Betul. Nasi kan putih. Nasi putih, tapi biasanya lalat tak minat dengan nasi sebab lalat tak lalat pun dia ada juga cita rasa dia. Dia nak makan benda-benda masin, dia nak makan benda-benda yang ada perasa. Nasi kan tawar, dia takkan duduk kat nasi. Tapi kalau kita bagi benda-benda yang pedas, dia makan tak? Tu tak tahulah dia makan ke tak. Mungkin dia, kalau dia makan pun dia cirit-birit lah nanti. Okey. Dah, cukup. Okey, tu haiwan yang kedua iaitu lalat. Lalat dia bertelur secara banyak juga. Okey. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi juga, penyu. Penyu pun bertelur dengan jumlah yang banyak. Sebab tu antara ancaman telur penyu ataupun ancaman pada penyu adalah manusia itu sendiri. Baik kata kita ancaman pada penyu. Kita tak pernah pun makan penyu kan? Kita tak pernah makan penyu tapi manusia makan telur penyu. Cikgu, sadonya. Kura-kuranya. Apa dia? Sadonya, kura-kura. Kura-kura pun sama. Terima kasih ingatkan cikgu. Kura-kura pun sama, bertelur banyak. Dan salah satu lagi, kura-kura pun dia sorok telur dia. Dia sembunyikan telur dia. Konsep dia lebih kurang penyu. Okey, penyu dia bertelur banyak tau. Bentuk dia macam bola-bola pingpong, banyak. Tapi semua tu dia bertelur dalam lubang. Lepas dia dah habis bertelur, dia tutup balik lubang tempat telur dia tu, dan dia balik ke laut. Tunggulah anak dia menetas. Kalau budak-budak nakal jumpa, siap lah. Budak-budak nakal jumpa ke apa. Ada juga jenis haiwan yang macam musang ke apa yang pandai korek pasir kan. Dia jumpa telur, dia makan lah. Tapi di Malaysia kita famous juga especially di Terengganu, memang ada jual telur penyu ni. Tetapi sekarang dah ada kesedaran, orang dah kontrol lah, tak boleh jual terlalu banyak telur penyu ni. So kena limitkan. Kalau tidak macam mana kita nak jaga spesies penyu kalau telur dia asyik hilang macam mana jadi penyu, betul tak? Kan? Okey, tu ada penyu goreng. Okey, telur katak selain daripada dia bertelur banyak, untuk pengetahuan awak, telur katak ni juga dia berlendir tau. Berlendir dan berbau busuk. Itu sebab tu cara dia untuk lindungi dia, bau musuh tak nak makan telur dia, dah bau busuk, berlendir pula, makan melekat kat mulut. So tak ada orang nak dekat. Sebab itulah dia boleh membesar menjadi menetas menjadi berudu. Okey, ini untuk haiwan yang bertelur. Macam mana haiwan-haiwan tadi bertelur dan melindungi telur-telur mereka. Okey, seterusnya kita tengok pula cara haiwan beranak menjaga kemandirian spesies mereka. Okey, untuk haiwan kebanyakan mamalia seperti kucing, arnab, lembu, kambing, apa-apa yang kebanyakan bernama mamalia, okey, dia akan menjaga dan menyusukan anak. Paling banyak sekali anak macam tu saya kena tengok. Betul. Arnab paling banyak sekali anak dia keluar. Betul, anak dia banyak juga keluar. Dia macam kucing. Lepas tu dia takkan biarkan anak dia membesar macam tu tau. Anak tu, arnab ataupun kucing especially, dia akan susukan anak dia sampai anak dia besar.
kadang-kadang penuh, tak muat ruang kucing tu, anak-anak dia berebut nak cari nak cari mak dia nak isap susu. Tapi tak cukup sebab anak dia ramai. Terpaksalah gila-gila, terpaksalah ikut giliran. So memang kucing dia akan jaga anak dia. Tetapi ada setengah kucing, kalau kucing tu yang jenis ganas ataupun especially bapak kucing, dia kena, sebab apa dia kena jaga anak dia. Salah satu daripada haiwan-haiwan lain, salah satu lagi dia kena jaga daripada bapak kucing. Setengah bapak kucing dia makan anak dia sendiri tau. Kejamnya. Kejam. Sebab tu mak dia terpaksa kena jaga anak dia supaya anak dia membesar dengan baik. Okey, jaranglah ada kes kucing betina yang makan anak dia tu. Mungkin ada masalah dari psikologi dia ke, apa semua mungkin akan berlaku. Sebab ingat, bukan manusia sahaja mengalami psikologi problem ataupun masalah kucing pun ada perasaan, ada dia punya psikologi dia juga. So kena ingat ada kucing stres, ada kucing yang kita tak tahu bagaimana mereka punya perasaan. So jangan ingat manusia sahaja ada perasaan. Sebab tu kita kena pastikan haiwan-haiwan ni kena jaga dengan baik, tak boleh seksa mereka. Sebab mereka pun ada naluri mereka pun ada perasaan mereka. Kan manusia je perasaan. Tak ada, jangan macam tu. Kena ingat haiwan tu ada perasaan. Sebab tu kita dosa besar tau kalau seksa haiwan. Okey kelas, kita tengok seterusnya. Menyusu dan meletakkan anak di Cik Ikwan, sekejap saya celah. Cik Ikwan, Ya saya. join kelas ni. Ajarannya, saya akan keluar Cik Ikwan. Sebab hujan sini tak dengar. Okey, baik Cikgu. Okey, baik Cikgu Waida. Baik. Terima kasih banyak. Okey. Amin dengan Faris belajar betul-betul dengan Cik Ikwan. Bagus tu. Okey. Cikgu Waida keluar dulu ya. Okey, Cikgu Waida. Terima kasih. Salam. Okey kelas, kita balik kepada pembelajaran kita. Okey, haiwan yang seterusnya, cara seterusnya haiwan yang beranak ni lindungi anak dia, menyusu dan letakkan anak dia di dalam kantong. Apa tu kantong? Meh? Kantong tu apa Meh? Kantung. Saya tak tahu. Poket. Haiwan yang ada poket. Senang lah. Kan, haiwan ada poket. Okey, contohnya paling senang awak nak tahu haiwan yang ada poket, kangaroo. Kangaroo dia letak anak dia dalam poket dia tau. Pada masa yang sama dia menyusu anak dia. So cara dia lindungi anak dia adalah melalui cara macam tu lah. Dia simpan anak dia dalam poket. So dia pergi mana-mana dia bawa anak dia dalam poket. Faham gitu. Okey, selain daripada kangaroo, ada haiwan-haiwan lain yang ada poket sebagai contoh macam koala bear. Koala bear pun dia ada dia ada poket juga. Lepas tu opossum. Opossum ni dia macam musang tau. Tu dia sejenis haiwan yang ada poket juga. Tu bagaimana cara mereka lindungi lindungi dia punya tubuh anak-anak dia. Okey, faham? Faham Amir? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat juga haiwan yang meletakkan anak dia dalam ni, yang meletakkan anak dia dalam mulut. Koala bear. Koala. Faris ada nampak tak nota? Faris ada nampak nota cikgu? Nampak nota? Apa? Yang nota cikgu tadilah yang cikgu letak gambar. Nampak tak gambar buaya ni? Nampak tak Nampak gambar lagi padang? Okey, so dia akan letak anak dia, baby dia tu dalam mulut.
Contohnya buaya, ikan talapia. Dia tak makan tau. Dia letak je anak dia dalam mulut. Tu cara dia lindungi anak dia daripada Tapi kalau dia makan gajah. dia tak makan dia jangan risau, dia takkan gigit. Dia letak atas lidah dia. Dia letak atas permukaan lidah je, lepas tu dia bawa lah anak dia nak pergi mana-mana. Tak, kalau dia nak makan ke? Mana? Dia takkan makan. Yelah, dia mesti makan kan untuk teruskan hidup kan? Memang nanti dia nak makan, dia keluarkanlah anak dia kejap. Takkan dia nak makan dengan anak-anak dia sekali. Dia tu macam kira ni semata-mata cara untuk dia lindungi anak dia lah, untuk dia jaga anak dia. Tapi dengan cara dia letak anak dia dalam mulut, lepas tu dia bawa lah ke mana-mana dia nak bawa. Faham tak? Maka dia makan dia telan tu anak dia. Tak ada, dia tak akan telan, jangan risau. Okey, itu salah satu cara, iaitu meletakkan anak di dalam mulut. Okey, seterusnya dia menyerang apabila anak diganggu. Ni paling senang contoh dia. Contoh dia ayam. Ayam, angsa, itu garang tau. Awak janganlah cuba kacau anak dia. Awak nak kejar anak dia, nanti dia datang kat awak. Kan? Tu salah satu cara lah dia menyerang apabila anaknya diganggu. Sama juga dengan gajah. Gajah pun sama ya. Dia akan Kalau kita ganggu dia buat apa cikgu? Gajah sama juga. Kalau kita ganggu anak dia, dia akan serang. Dia akan lindungi anak dia. Sebab tu kalau perasan gajah dia hidup ramai-ramai. Dia tak hidup berdua je, dia tak hidup seekor je. Sebab dia akan duduk dalam kumpulan. So kalau ada yang gajah-gajah kecil diganggu, memang satu kumpulan tu akan kejar awak. Tapi cikgu macam itu saya naik gajah dekat London, Thailand ke cikgu? Dia cuma seekor je dia. Memanglah itu dekat tempat yang dah dijaga orang. Tapi dalam habitat asalnya, dalam habitat natural dia, habitat jadi dia hidup kumpulan, hidup ramai-ramai. Bahayalah kalau kita kacau anak gajah. Tahu pun jangan nak kacau, memang nak dapat comel tapi jangan kacau. Faham? Kalau kita tembak balik dia marah tak? Apa dia? Kalau kita ambil pistol kita tembak balik. Janganlah tembak, kenapa nak kacau dia? Lepas tahu nak pergi tembak dia pula. Tak baik tau. Apa kata you suruh tembak kali? Biarlah dia hidup dengan aman, jangan kacau dia. Nak tengok-tengok je, jangan kacau dia. Faham Meme? Kalau tengok dia tak marah. Nanti anak Apa dia? nanti tegang lah. Kalau tengok dia tak marah. Tengok je tak marah. Tapi kalau awak dah kacau baling-baling kayu, baling batu, siapa tak marah? Kalau awak duduk dia diam, lepas tu orang baling batu, kau marah tak? Woi, apa boleh batu? Tahu pun. Orang Begitu juga haiwan. Betul cikgu cakap, haiwan pun ada perasaan dia. Dia pun marah cikgu. Tahu pun. Dia tak nak diganggu. Seperti mana juga manusia pun tak suka diganggu. Haiwan pun ada perasaan dia. Awak jangan ingat haiwan tak ada perasaan. Awak boleh buat sesuka hati, tak boleh. Kena jaga, kena saling saling menjagalah. Jangan awak jangan ganggu dia tak ganggu awak. Jangan risau. Okey. Seterusnya memberi makan. Singa dia cara dia jaga anak dia memberi makan anak dia. Memberi anak. Tak, singa kita tak cari pasal pun dia pergi cari pasangan kita. Lain singa sebab dia takut dia terancam. Sama ada dia rasa terancam ataupun satu lagi dia tengah lapar. Dua tu je. Kalau pergi ganggu, memang pergi tunjuk muka awak waktu dia lapar, memang kenalah. Memang jadi makanan dia lah. Dia tangkap dah makan awak, dia tangkap awak, dah bunuh awak, dia bawa daging awak pergi makan dekat anak dia. Tu cara singa. Tu cara singa dia jaga anak dia tau. Singa dia jaga anak dia dengan memberi makan anak dia. Tahu? Faham tak? Faham. Okey. Selain daripada singa, yang beri makan anak dia macam burung. Burung pun sama. Burung dia akan pergi tangkap memburu makanan. Anak dia dalam sarang tu, dia bawa lah makanan tu bagi makan ke anak dia. Saya selalu tengok burung-burung tinggalkan anak-anak dia. Kan dia tinggalkan anak-anak dia kejap, dia cari makan, lepas tu dia buat makanan ke anak-anak dia. Tapi si bisu tu jahat, dia plastik anak-anak burung, tak baik. Memang tak boleh, janganlah macam tu. Bagilah kehidupan lain nak hidup dengan aman damai kan. Okay. So nanti kalau tak jelas lagi apa yang kita dah bincangkan pada hari ini, macam biasalah cikgu akan post video ni dekat YouTube atau boleh refer balik. Untuk kelas malam punya cikgu akan masukkan YouTube juga. Nanti Amir boleh tengok balik lah apa cikgu dah bincang dengan Hafiz semalam. Tapi sebenarnya apa yang cikgu bincang dengan Hafiz dengan Faris semalam lebih pada topik yang awak dah belajar dengan cikgu praktikum awak.
Topik tentang bagaimana cara haiwan melindungi pada cuaca melampau tu je. Tapi yang hari ni memang topik yang baru masuk lah, iaitu topik kemandirian spesies. Cik Okey. Siti Libat mati telan gajah lepas tu muntah kuning. Kan. Okey kelas, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti ada apa-apa apa dia dah? Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh je mesej cikgu nanti ya. Okay. Okey kelas, take care, jaga diri elok, stay safe semua. Okey, assalamualaikum. Selamat Raya Cikgu Muazzaz Oh, Jabatin. raya cikgu. Raya. Mazhab Ibatin. Selamat Raya, Ma'azah Fatin. Alright. Sampai. Ada mana tu?